mereka. Salah seorang daripada mereka terus menembak Hasan al-Banna. Hasan al-Banna segera merendahkan kepalanya untuk mengelakkan tembakan yang bertalu-talu itu. Lelaki itu membuka pintu kereta dan terus menembaknya sekali lagi. Tembak luar tak kena, buka pintu tembak lagi. Kemudian kedua-dua penjenayah itu segera menyeberangi jalan dan melarikan diri dengan sebuah kereta hitam memakai nombor 9979 dengan itikaf. Hasan al-Banna masih dapat berjalan walaupun dirinya luka parah, terkena 7 tembakan. Dalam keadaan terpaksa, beliau masuk semula ke bangunan Jam'iyah Asy-Syubban Al-Muslimin untuk memanggil ambulan membawanya ke hospital Al-Qasr Al-Aini. Kemudian beliau masuk semula ke dalam teksi dan duduk di samping iparnya yang tidak dapat bergerak kerana beliau juga terkena 2 tembakan. Selepas itu, mereka pergi ke bangunan ambulan yang tidak jauh dari situ dengan teksi yang sama yang telah pecah cerminnya akibat pukulan penjenayah. Dari sana mereka dibawa ke hospital Al-Qasr Al-Aini di bawah pengawasan polis dan mata-mata gelap. Jeneral Muhammad Al-Jazzar dan orang-orang yang sentiasa menguasai Hasan al-Banna yang sangat-sangat memerlukan rawatan itu, mereka melarang pihak hospital melakukan sebarang rawatan ke atas Hasan al-Banna. Polis tak bagi buat, etika rawatan menyalahi. Pada pukul 12.05 tengah malam hari Sabtu 12 Februari 1949, Hasan al-Banna menghembuskan nafasnya yang terakhir akibat tumpahan darah yang banyak. Mengikut laporan doktor, kematiannya itu akibat 4 daripada 7 tembakan yang menyebabkan darah yang mengalir dengan banyak. Menurut Muhammad Al-Laythi, almarhum telah dibunuh di Hospital Qasr Al-Aini, dan Abdul Karim Al-Mansur, ipar Hasan al-Banna, berpendapat bahawa pihak hospital telah mencuaikan tanggungjawab daripada berusaha menyelamatkannya. Menurut Dr. Ahmad Syakib, salah seorang yang memeriksa mayat almarhum, Hasan al-Banna telah dibiarkan supaya mati dengan tumpahan darah yang banyak dan mungkin dapat diselamatkan jika diberi rawatan yang sewajarnya. Polis tak bagi, saja bawa dia. Pada pukul 1 pagi, pihak polis menyampaikan berita kematian Hasan al-Banna kepada ayahnya, iaitu Abdul Rahman Ahmad bin Abdul Rahman, dengan 2 pilihan. Pertama, pihak polis akan menghantar jenazah ke rumahnya untuk beliau menguruskan pengkebumian anaknya pada jam 9 pagi tanpa sebarang perhimpunan umum. Jika tidak menerima tawaran pertama, pihak polis sendiri akan terpaksa membawa mayatnya daripada hospital Al-Qasr Aini ke kubur tanpa beliau melihat jenazah anaknya. 2 pilihan. Kalau nak balik rumah, nak ke bumi di rumah, jangan bagi ada orang berimpun, tak ada permit. Kalau nak orang nak berimpun, kami kambing, siapa pun tak tahu. Cari kubur tak jumpa. Sebagai ayah yang bertanggungjawab, Ahmad Abdul Rahman menerima pilihan yang pertama. Sebelum fajar, jenazah almarhum dibawa pulang ke rumahnya di Al-Hilmiyah Al-Jadidah dengan sebuah kereta yang dikawal rapi oleh polis yang lengkap bersenjata. Bawa balik mayat pun kena jaga begitu. Di sekitar rumahnya juga terdapat polis dan tentera berkumpul berkawal dengan rapi. Mereka tidak membenarkan sesiapa pun menghampiri kawasan tersebut. Jenazah almarhum dibawa masuk ke rumahnya secara rahsia. Tiada orang melihatnya dan tiada yang mengetahui masa ketibaannya. Rahsia-rahsia awak balik ya. Syekh Ahmad Abdul Rahman yang berusia lebih 90 tahun di hayat Hasan al-Banna dengan penuh kesabaran memandi dan mengkafankan jenazah anaknya yang baru berusia 43 tahun. Seorang diri, mandi seorang-seorang tanpa sesiapa pun menolongnya. Setelah diletakkan di atas pengusung, beliau memohon pihak polis mencari beberapa orang untuk mengusung. Tetapi pihak polis menjawab, biarkanlah orang-orang perempuan mengusungnya. Pihak polis tidak membenarkan sesiapa datang ke rumah tersebut untuk mengucapkan takziah dan juga tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Syekh Ahmad Abdul Rahman tidak
dapat berbuat apa-apa lagi, beliau dengan 3 orang perempuan terpaksa mengusung jenazah almarhum menuju ke Masjid Al-Qaisun untuk disembahyangkan. Masjid sunyi sepi, tiada sesiapa pun di dalamnya. Pihak polis lebih dahulu telah pergi ke masjid memerintah orang-orang yang di situ supaya beredar meninggalkan masjid. Syekh Ahmad seorang diri menunaikan solat jenazah seatas anaknya. Mereka kemudiannya meneruskan pengusungan menuju ke perkuburan untuk menyembadikan jenazah Al-Syahid Hasan Al-Banna buat selama-lamanya. Pembunuhan Hasan Al-Banna adalah satu perancangan yang dibuat di istana dengan arahan Raja Farouk dan Perdana Menterinya, iaitu Ibrahim Abdul Hadi. Sebab itulah tidak ada sebarang tindakan ke atas penjenayah dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu. Kes pembunuhan ini walaupun telah dibawa ke mahkamah beberapa kali tetapi tertangguh. Pertama kali dibawa pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ibrahim Abdul Hadi, kedua pada masa Perdana Menteri Husin Sari, dan ketiga pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mustafa An-Nahas Bashar. 23 Julai 1952, satu revolusi telah berlaku. Raja Farouk terpaksa turun daripada kerajaannya. Berkaitan kes pembunuhan Al-Syahid Hasan Al-Banna dibuka semula. Penjenayah-penjenayah dan orang yang terlibat ditangkap. 2 Ogos 1954, mahkamah menjatuhkan hukuman berikut kepada penjenayah-penjenayah yang telah membunuh Hasan Al-Banna, iaitu pertama, Korporal Ahmad Hussein Jad dikenakan hukuman penjara seumur hidup kerja berat. Kedua, pemandu kereta Sarjan Major Muhammad Mahfud Muhammad dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun kerja berat. Yang ketiga, Brigadier Jeneral Mahmud Abdul Majid dikenakan hukuman penjara 15 tahun kerja berat. Dan keempat, Major Jeneral Muhammad Al-Jazzar dikenakan hukuman 1 tahun kerja berat. Kemudian setelah hubungan antara Jamal Abdul Nasir dengan Ikhwan Muslimin semakin bertambah buruk, semua anggota perisik tersebut yang telah pun dibebaskan oleh Jamal Nasir sebelum habis tempoh hukuman yang dikenakan ke atas mereka. Bertahun lamanya orang-orang Ikhwan tertanya-tanya manakah hukuman yang dikenakan ke atas pesalah-pesalah itu. Wallahu a'lam. Itu cerita Al-Syahid Hasan Al-Banna. Orang jahat buat ke orang baik. Ayat mayat-mayat orang. Syahid Hasan Al-Banna, seorang tokoh reformis Islam yang terkenal dan terulung sampai orang sebut dia Al-Syahid. Dia mati syahid. Syahid sebab mati dalam urusan mencari ruang perbincangan untuk mencari perdamaian di antara Islam dengan bukan Islam pada masa itu. Itu Ustaz Said Hasan Al-Banna dan Ustaz Said Qutub. Maknanya tokoh reformis, tokoh menjadi Islam yang tahun 1900 tahun sekarang. Dah hebat. Wow. Baik, sambung balik. Al-Ustaz Said Qutub telah menarik perhatian kita kepada suatu pengertian yang sangat mendalam terkandung di dalam ayat-ayat itu. Katanya ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Said Qutub kata proses penciptaan bayi dalam rahim dan perkembangan hidup kanak-kanak setelah mencelik mata melihat dunia ini menunjukkan adanya iradah yang mentadbir proses tersebut yang bertujuan mengangkat manusia supaya sampai kepada peringkat di alam akhirat. Kerana apabila manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan sejati dalam hidup di dunia ini, maka setelah sampai kepada peringkat sempurna penciptaan tubuh badannya, ia pun mulai patah turun dan mulai lemah hingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Maka pastilah ada alam akhirat yang akan menyampaikan manusia kepada kesempurnaan yang sejati. Itu kata Al-Ustaz Said Al-Qutub. Maknanya kanak-kanak kecil yang keluar lahir ni dia seolah-olah ada satu kuasa iradah, mana suatu kuasa yang memberikan kepada kanak-kanak ini boleh mendengar, boleh melihat dan segala-galanya.
lapar dia teriak dan sebagainya, kenyang dia lena dan sebagainya. Mana ada suatu kuasa yang memberikan kepada kanak-kanak kecil ini. Maka kejadian manusia yang melalui beberapa proses itu menunjukkan kepada kebangkitan kembali di hari akhirat dari dua segi. Kebangkitan manusia di hari akhirat ini dia merujuk kembali kepada dua benda, iaitu pertama, dari segi zat yang berkuasa menciptakannya, berkuasa pula menghidupkannya kembali. Allah, zat Allah yang berkuasa menciptakan kita. Dicipta kita daripada tiada kepada ada, kemudian kita mati, hancur dan sebagainya. Allah berkuasa menciptakan kembali, iaitu zat Allah. Dan kedua, dari segi iradah. Iradah ini kehendak Allah, kemahuan Allah, kuasa Allah yang mengurus segala-gala akan menyempurnakan kesempurnaan sejati bagi manusia di hadap akhirat nanti. Bila Allah hidupkan kita, Allah akan bagi kehendak-kehendak Allah, Allah akan bagi kepada manusia-manusia kesemuanya ini yang boleh duduk dan mengalami keadaan-keadaan di hari akhirat. Yang ke neraka duduk dalam neraka, yang syurga duduk dalam syurga dan sebagainya. Itu kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah berhimpunnya undang-undang penciptaan kali pertama dan pembangkitan kali kedua. Undang-undang hidup dan bangkit semula, undang-undang perhitungan amalan dan balasan. Semua undang-undang itu menyaksikan adanya Tuhan yang mengurus hal makhluk, dan kewujudan Allah itu tidak pula diragu-ragu dan diperbahaskan lagi. Jadi bagi kita yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ini, tidak akan ada keraguan yang boleh meragukan kita bahawa Allah Ta'ala tidak akan berkuasa menghidupkan kita nanti. Ketika menyebut hal penciptaan proses manusia dan perubahan dalam hidupnya mengandungi satu pengertian, iaitu menarik perhatian orang yang mengingkari kebangkitan manusia di akhirat, dan orang yang degil dan tidak mahu mengakui bahawa kekuasaan Allah berlaku pada diri mereka, malah bermula pada tiap-tiap insan. Kerana sebelum ia menjadi seorang manusia yang sempurna, ia adalah setis air mani yang lemah, tidak berharga. Ia adalah segumpal darah dan segumpal daging yang tidak ada apa-apa. Itu asal usul kejadian kita, tak ada apa nilai pun. Perubahan itu dalam semua prosesnya adalah lemah. Kita semua daripada awal itu lemah. Tanah tak hidup, air tak ada apa, daging, darah tidak ada apa, melainkan dah dicipta jadi makhluk dan sebagainya, barulah ada keupayaan. Itu makna kita bermula daripada yang lemah. Perubahan itu dalam semua prosesnya adalah lemah, lebih menyerupai dengan manusia yang dalam keadaan mati. Di samping itu Allah menjadikan hidup yang berupa paras serta membekalkan padanya sebab-sebab yang membolehkan mereka hidup hingga akhirnya jadilah ia seorang manusia yang sempurna, pandai memikir, berbahasa, berbantah dan mempunyai perasaan. Daripada tak tahu apa, dah besar, boleh fikir, boleh bekerja, boleh berjalan, boleh melawan dan sebagainya. Penciptaan Tuhan yang demikian lebih menyerupai dengan cara menghidupkan manusia yang telah mati, yang manusia ingkarinya. Oleh demikian Allah berfirman, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia dahulu setitis mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Manusia ni asalnya Allah kata, bukankah manusia ni asal daripada setitis mani yang masuk ke dalam rahim? Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah Ta'ala yang menciptakannya. Faja'ala minhu az-zawjayn dzakara wal unsa. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang lelaki dan perempuan. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang-orang yang mati? Yang ketiga, ayat-ayat tadi menunjukkan adanya kebangkitan manusia dan meyakini kekuasaan
menghidupkan yang telah mati, iaitu bumi yang kita lihat kering kontang, tidak ada tanda-tanda hidup. Lalu Allah menurunkan air hujan, maka tumbuhlah berbagai-bagai tumbuhan yang berlainan warna, bentuk, buah, rasa dan faedahnya. Pengertian ini sama dengan firman Allah, innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan bumi yang kering tentu dapat menghidupkan manusia yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu perbandingan Allah dalam Quran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bagaimana Allah dapat menghidupkan manusia yang telah mati, dan apakah tanda-tanda penghidupan semula di alam dunia ini? Baginda bertanya, apakah engkau pernah melalui suatu wadi yang kering dan mati? Wadi itu maknanya lembah, tanah lembah. Kamu pernah lalu ke satu kawasan tanah lembah, macam kita tengok sungai kering, orang buang air kering kotak sampai boleh berjalan. Pernah tengok? Ia menjawab, ya pernah. Nabi bertanya, kemudian selepas itu, tidakkah engkau melihat wadi itu subur dan hidup? Lepas air masuk, kena hujan dan sebagainya, kamu nampak tak ada rumput hidup dan sebagainya? Ia menjawab, ya pernah melihat ia subur. Baginda berkata, demikianlah Allah menghidupkan yang mati, dan itulah tanda-tandanya di alam dunia ini. Itulah caranya Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan yang mati. Akhirnya yang mati itu jadi hidup, jadi subur balik. Itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Yang keempat, firman Allah, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Apakah kamu menyangka bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara rahsia-rahsia, dan bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami secara sia-sia? Rahsia-rahsia, abasa betul. Abasa itu sia-sia, saja-saja. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa, kami menciptakan kamu secara sia-sia. Sia-sia itu makna cipta syok-syok lah, buat syok-syok. Semua benda ini aku buat syok-syok lah, buat saja-saja kah? Tidak, bahwasanya kamu tidak akan kembali kepada kami, dan kamu berfikir hidup kamu tak mati-mati. Itu Allah tanya kita. Dan firman-Nya lagi dalam surah Al-Qiyamah ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan begitu sahaja tanpa dipertanggungjawabkan? Kita yang mati nanti, Allah kata kita tak ada tanggungjawab lah. Mana semua amalan-amalan kita dipertanggungjawabkan, sama yang besar sampai kecil, semua akan ditanya. Dua ayat di atas dan ayat-ayat lain yang seumpamanya meyakinkan bahawa beriman dengan kebangkitan di akhirat, hisaban amalan, maknanya amalan kita kena hitung tu, hisaban amalan, dan balasan adalah di antara tuntutan mentauhidkan Allah pada sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang mulia. Semua itu memerlukan kita beriman kepada Allah. Itu masuk dalam tauhid. Tauhid ilahiyah, uluhiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Beriman dengan demikian adalah ukuran kepada rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Sesiapa yang mengingkarinya berarti ia tidak beriman kepada Allah kerana sikapnya demikian. Pertama, berarti mengingkari hikmat dan kekuasaan Allah menciptakan makhluk ini, mengingkari keadilan Allah terhadap makhluknya, dan membekukan sifat-sifat Allah. Tidak beriman kepada Allah maknanya, tidak beriman kepada Allah maknanya ingkar hari akhirat. Sebab itu dalam rukun iman, saya sebut dulu, kalau tak beriman satu, habis tak beriman ke semua.
Sebab semuanya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tolak Rasul, tolak ke semua. Tolak ayat akhirat, tolak ke semua. Tolak Quran, tolak ke semua. Sebab semuanya ada kaitan dengan Allah. Yang kedua, berarti manusia menghina dirinya sendiri kerana ia beriktikad bahawa ia dijadikan dengan sia-sia tanpa tujuan yang mulia. Kalau orang tak percaya akhirat, maknanya dia rasa diri dia Allah Ta'ala buat ni, kita ni semua buat sia-sia, tak ada apa, tak boleh terpakai ke semua nanti. Yang kedua, hidupan di bumi ini terbatas pada umurnya yang pendek, dan dalam kehidupan yang penuh dengan kegelisahan, kerisauan, kesusahan dan kezaliman. Jadi makhluk-makhluk yang hidup ini memang umurnya pendek dan terbatas. Manusia yang rasa umurnya pendek dan terbatas dan tidak ada kehidupan pula selepas itu, mana itu adalah golongan-golongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Yang ketiga, ia dibiarkan hidup di dunia ini dengan sia-sia. Orang yang menzalimi tidak dibalas dengan sebab kezalimannya. Orang yang berbuat baik tidak dibalas dengan sebab kebaikannya, dan orang yang berbuat jahat juga tidak dibalas di atas kejahatannya. Mana ada manusia yang berfikir, maknanya manusia yang hidup di sini tidak ada pembalasan apa-apa. Buat baik ke, buat jahat ke, habis mati, habis. Habis mati, habis. Berdasarkan demikian, maka beriman kepada kebangkitan manusia semula di hari akhirat menjadikan itulah yang sesuai dengan keadilan dan kemahabijaksanaan Allah. Itulah yang diamani oleh akal manusia, dan itulah yang disenangi oleh fitrah yang sejahtera. Wallahu a'lam. Nanti kita akan masuk pentafsilan beriman kepada hari akhirat. Pentafsilan maknanya secara tafsil, secara detail tentang beriman dengan hari akhirat. Satu soalan orang bagi minggu lepas, dia suruh jawab minggu lepas, dia jawab minggu ni. Tak tahu main ke tak main pun. Kakak saya sakit kanser dah lama. Sekarang kaki bengkak dan mendak. Bila fikir dia sampai masa saya nangis, bagaimana nak hentikan air mata saya? Saya tak mau menangis hari dia pergi. Itu soalan. Manusia yang sihat, manusia yang normal, kalau ada musibah dia teriak, ada kematian teriak, ada kesusahan dia teriak, itu sihatlah tu. Orang sihat. Kalau orang mati dia gelak. Ada orang mati teriak, memang sedih lah. Orang hari orang sedih, kita duduk gelak, itu makna tak sihat lah tu. Cuma nak kena jaga, nak kena kawal. Teriak tak ada masalah. Bagaimana nak hentikan, nak nangis? Nak hentikan nangis hari dia pergi. Menangis sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Nabi sendiri pun anak dia menangis. Ada anak Nabi yang namanya Ibrahim meninggal, Nabi pun teriak. Nabi teriak pasal Nabi bawa turun dalam lahat tu, Nabi teriak. Semua orang tengok Nabi teriak. Itu biasa. Cuma teriak yang tidak melampau itu melahirkan satu kesedihan, itu amat baik. Amat baik. Berbalik kepada bagaimana nak hentikan nangis itu, balik kepada hak kita baca tadi. Kesemua manusia yang mati, mula kita Allah Ta'ala hidupkan kita daripada tiada kepada ada, daripada air mani, daripada darah, daripada daging, akhirnya jadi bentuk kita hidup dan sebagainya. Wa minkum may yutawaffa, ayat tadi Allah matikan, setengahnya hidup tak sampai setahun umur mati. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur, ada setengah Allah biarkan sampai dia balik kepada alam dia dulu ni.
Tapi kesemuanya itu, sama ada mati dulu ke, mati lewat ke, akan dihidupkan semula oleh Allah di hari akhirat. Dan yang baik akan masuk ke syurga, yang jahat akan dibalas di dalam neraka. Kesudahan kita orang Islam yang beriman ini, kita mungkin sedih sebab tak jumpa putus hubungan di dunia. Dan hubungan di dunia ini, kesedihan ini akan berhenti apabila kita sedar dan kita faham bahawa satu masa nanti kita semua akan berjumpa balik. Kita semua akan berjumpa balik. Bila ingat berjumpa balik di suatu masa, kesedihan sudah tidak ada, timbul pula kebahagiaan, keseronokan. Maka bagaimana kita nak pohonkan supaya Allah Ta'ala himpunkan kita di satu tempat yang bersama, duduk dalam tempat yang bahagia dalam syurga. Pertama, banyak-banyak doakan kepada diri kita sendiri dan kepada orang yang telah meninggal itu. Doa, baca Quran, sedekahkan amalan-amalan yang baik, supaya Allah sampaikan pahala amalan kita itu kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Itu caranya. Bila kita ada amalan-amalan itu dan kita faham, kita buat dalam keadaan kita faham bahawa satu hari kita akan bersama balik, kita akan berjumpa balik, maka kesedihan itu hilang. Sebab kita bakal berjumpa balik. Cuma masa je tak tahu, lambat lagi. Tentang jumpa, tetap jumpa, bukan tak berjumpa dah. Yang jadi sedih sebab tak jumpa itu sebab kita putus hati dulu dia tengok lah ni. Tengok esok dah tak ada dah. Tengok katil, tengok tilam, tengok baju, tengok kasut. Memanglah tuan dah tak ada, tinggal bekas ya. Siapa pun sedih, semua orang sedih. Memang akan sedih. Tetapi kesedihan itu boleh diubati, boleh ditawarkan dengan kita melakukan amalan-amalan, bersedekah. Dan ingat bahawasanya semua yang mati itu akan dihidupkan kembali oleh Allah di hari akhirat nanti, dan kita akan mendapat pembalasan yang sama. Dan kita doakan supaya orang yang mati itu akan dihidupkan kembali bersama-sama kita, duduk di satu tempat yang sama, di tempat yang baik dan bahagia. Tak payah sedih berlagu-lagu. Kalau sedih berlebih-lebihan, itu yang Nabi sebut, itu ada kalangan orang Arab Jahiliyah, bila mati dia jadi, Nabi kata wasyaqqal yuyu, cari koyak habis baju-baju, tarik habis muka-muka, kosau habis rambut-rambut. Pasal apa? Seolah-olah menyesal kematian itu, dan seolah-olah dah tak berjumpa dah dengan orang yang mati itu. Itu perbuatan yang haram, perbuatan orang jahiliah. Sebab orang jahiliah tidak faham mati Allah akan dihidupkan balik. Orang jahiliah tidak faham bahawa mati nanti kita akan ditempatkan balik dalam syurga dan sebagainya. Tapi bila faham, orang Islam, kematian sedih mungkin hanyalah beberapa hari. Sebab itu dia ada hukum untuk sedih. Dia ada hukum berkabung bagi wanita yang kematian suami. Dia ada iddah. Tujuan iddah itu untuk melahirkan sedih. Tak boleh bersolek, tak boleh berhias, tak boleh keluar tanpa tujuan dan sebagainya. Iddah itu melahirkan rasa sedih. Sedih itu hukum. Kalau tak sedih, seronok, melanggar hukum. Bagus sedih itu, cuma kena kawal. Dan perlu kita sedar bahawa yang mati akan hidup dan akan bersama dengan kita balik, insyaAllah. Ada soalan ni? Tak ada soalan? Tak ada? Abang? Tak ada apa? Boleh, kerana tak ada, semuanya sudah faham. Malam ni, pagi esok saya buat mulai di Surau Matang Pasiak. Saya buat mulai di Surau Matang Pasiak pukul 4 pagi.
beserta dengan kuliah subuh, lepas subuh. Malam ni pagi tu lah, keempat. Tadi berapa bulan? 4 bulan. 5 hari bulan. 5 hari bulan. Dan lepas itu muslimin hadirlah kelas-kelas pengajian yang kita dah buat itu. Contoh macam kelas pengajian yang Ustaz Salmi hari Jumaat kan di masjid. Hari Jumaat di masjid dah lama dah banyak tahun, dah 10 tahun dah buat. Kelas pengajian Ustaz Salmi hari Jumaat untuk muslimat khusus, muslimin pun boleh nak hadir. Hari Jumaat minggu yang minggu pertama dan kedua, dan mungkin akan disusuli ketiga dan kedua dan ketiga, pertama dan kedua, ketiga dan keempat pun mungkin akan diisi. InsyaAllah nanti tak apalah, kita beritahu balik. Jadi mudah-mudahan itu masa yang kita ada kosong pada hari-hari yang kita tidak ada apa itu, masa kita akan terisi dengan sebaik-baiknya, InsyaAllah. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.